Semua doakan abang. Doakan abang. Selamat. Abang kalau boleh, abang tak nak susahkan ibu. Pernah. Dia memahami segala-galanya. Abang tahu ibu susah. Abang tahu ibu sayang abang. Tapi abang okey. Ibu jangan risau, abang okey. Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan. Fazlina Said Rajakumaran, ibu tunggal berusia 42 tahun ini, memendam pelbagai beban rasa. Dikurniakan 6 cahaya mata yang kini semuanya sedang membesar, memerlukan belanja yang banyak. Fazlina kini tinggal bersama 2 anak yang masih kecil. Muhammad Zakwan Haris Mikail, 8 tahun dan Zara Aulia, 3 tahun. Kehidupannya diuji apabila Zakwan yang merupakan anak kelainan upaya pendengaran disahkan mengidap penyakit jantung kronik seawal usia 3 bulan. Zakwan ni dia tak boleh keluar rumah, main-main dengan orang lain ke apa ke sebab sakit dia tu memang tak dibenarkan, bukan tak dibenarkan bergaul, tapi dia tak boleh terlalu aktif dan terlalu lasak lah. Takut nanti dia jatuh, ada kesan lebam ke apa ke. Jadi dia memang hari-hari kat rumah. Tak ada pergaulan dia memang dekat sekolah saja. Lepas tu dia memang dengan adik dia lah berdua. Rutin saya memang hari-hari dengan anak-anak, sentiasa dengan anak-anak. Demi menjaga kestabilan jantungnya, setiap hari Zakwan perlu mengambil beberapa jenis ubat. Dia yang sensitif dengan faktor sekeliling perlu penjagaan rapi, seperti tidak boleh tinggal dalam keadaan yang berhabuk. Ada kalanya, kesan ubat yang sangat kuat membuatkan dirinya lemah dan perlu berehat. Kondisi jantung yang tidak stabil ini perlu diberi perhatian khusus kerana bimbang terdapat impak lain. Setiap pagi memang itu je pengambilan makanan tu, ubat tu. Lepas dia makan, dia takkan terlalu aktif lah. Dia akan jadi macam lemah apa semua. Sebabnya ubat tu untuk dia berehat. Untuk dia rehatkan diri dia, untuk rehatkan jantung dia. Jadi bila dia dah makan tu, dia akan nampak tak aktif lah. Dia akan buat kerja-kerja yang slow aja. Kat situ kita dah tahulah. Sebab kesan ubat tu memang macam tu lah kan. Pernah juga dia lepas balik daripada operation injap tu, tiba-tiba keluar darah daripada hidung. Masa tu dia sendiri cakap, abang sakit. Masa tu juga start motor agak terus hantar dia ke hospital. Tak tunggu lagi. Sebab ada kesan pada ubat yang dia makan tu. Menggalas tugas sebagai ibu tunggal bukanlah satu perkara yang mudah. Setiap kali Fazlina perlu keluar membeli barang, dia terpaksa meninggalkan anaknya bersama abang mereka, Daniel Zikri, yang pulang 2 minggu sekali kerana belajar di sekolah tahfiz. Pergerakan Fazlina terhad. Dia tidak mampu mengambil lesen memandu kerana lebih mementingkan kos perubatan Zakwan jika ada kecemasan. Fazlina terpaksa menggunakan pengangkutan awam untuk bergerak. Nak ikutkan rasanya memang susah, tapi dah biasa. Mungkin pada anak tu yang jadi susah lah, tapi rasanya pada anak-anak, diorang pun dah okey. Suka, tak ada rasa macam terbeban ke, tak adalah. Macam dia rasa macam seronok. Sebabnya bukan selalu, bukan hari-hari. Ada masa saja kita orang naik bas ke apa ke. So dekat situ dia jadi macam satu keseronokan bagi diorang. Sebelum ini,
Fazlina berniaga di kedai makan, namun terpaksa menutup sementara kerana ingin memberi fokus kepada Zakwan. Demi menampung perbelanjaan keluarga dan perubatan Zakwan yang agak tinggi, dia kini mengambil upah membuat kuih. Bermodalkan RM20 sebalang, sedikit sebanyak dapat menampung kos perubatan Zakwan. Berbekalkan duit jualan kuih ini, Fazlina dapat membayar wang pendahuluan hospital ketika Zakwan perlu menjalani pembedahan pada bulan Jun lalu. Pelbagai jenis kuih yang sering ditempah dan mujurlah Fazlina mempunyai pelanggan tetap yang suka dengan hasil air tangannya. Buat biskut raya daripada tahun 2013 tu sampailah ke hari ini. Jadi daripada satu tahun ke satu tahun mula dapat 200, 300 dia punya untung. Kemudian untuk tahun ni alhamdulillah saya dapat bayar sepenuhnya duit kemasukan ward Zakwan sebanyak 3,000 saya dapat bayar. Cuma ialah time raya sajalah. Maksudnya macam raya Aidilfitri, lepas tu alhamdulillah tahun ni tahun pertama dalam raya korban ni pun ada orang buat tempahan jugalah. Ada ketika Zakwan berasa sakit di bahagian dadanya. Pembedahan sedikit sebanyak memberi kesan buat anak ini. Namun inilah yang terpaksa ditempuh oleh Zakwan. Dia tidak boleh aktif seperti kanak-kanak lain. Keadaannya yang agak sensitif dan mudah letih boleh memberi kesan kepada jantungnya. Zakwan, seorang anak yang sering menyembunyikan kesakitan yang dialami kerana tidak mahu menyusahkan ibunya. Macam Zakwan ni dia tak boleh keluar rumah main-main dengan orang lain ke apa ke sebab sakit dia tu memang tak dibenarkan, bukan tak dibenarkan bergaul tapi dia tak boleh terlalu aktif dan terlalu lasak lah. Takut nanti dia jatuh, ada kesan lebam ke apa ke. Jadi dia memang hari-hari kat rumah. Doktor pakar cakap kalau ibu nak tahu dia sakit, ibu minta tengok jari dia, mulut dia dengan mana-mana area badan dia. Kalau lebam, maknanya dia sakit. Satu orang cakap, dia tak nak bebankan ibu dia. Tapi pernah dia cakap, abang kalau boleh, abang tak nak susahkan ibu. Pernah. Dia memahami segala-galanya. Abang tahu ibu susah. Abang tahu ibu sayang abang. Tapi abang okey. Ibu jangan risau, abang okey. Antara rezeki yang baik adalah apabila dikurniakan sahabat yang baik. Walau diduga dengan keadaan anak yang sakit dan kepayahan hidup, Fazlina bersyukur dipertemukan dengan jirannya, Nuraini Pungut. Nuraini umpama kakak yang menjadi tempat luahan Fazlina dikala diri berasa sedih. Jika Fazlina ada urusan di luar, Nurainilah yang akan membantunya menjaga Zakwan dan Aulia. Hubungan yang rapat membuatkan anak-anak Fazlina memanggil Nuraini sebagai mak. Banggalah sebab anak tu panggil kita mak kan. Sebagai ibu, dia panggil mak tu kita rasa macam sebablah sikitlah sebab dia macam tu kan. Tapi saya tak ada apalah, saya memang sayang dengan anak dia diorang tu. Memang sayang. Saya tengok anak dia rapat dengan saya. Jadi kita rasa macam ada rasa kesian kat dia lah sebab anak dia sakit kan. Mak Ani ni macam ni dia tu, dialah kakak, dialah kawan dan dialah mak.
Saya selalu meluahkan. Kalau Zakuan tak sihat kat hospital, dia jaga adik. Kalau saya tak sihat sendiri pun, dia sendiri akan masak hantar dekat rumah. Susah saya nak cari kawan macam ni. Dunia dan akhirat saya cakap, dia memang yang terbaik. Seorang kakak yang terbaik. Ujian demi ujian perlu dihadapi. Fazlina akur dan terus cekal demi membesarkan anak-anaknya. Ketabahan Fazlina menanggung keluarganya mendapat perhatian daripada syarikat Faiza Sendirian Berhad. Syarikat Faiza sangat komited dalam membantu keluarga yang memerlukan. Mereka sentiasa cuba memberikan yang terbaik dan menyelami nasib keluarga Fazlina. Saya uruskan dia sampailah sekarang. Awak umur berapa tahun? Tengok ni nampak ni. Awak ni nombor. Jadi kita ada sumbangan daripada syarikat Faiza dan yang paling baru kita ada produk kita yang terkini lah. Yang ini adalah buku yang menceritakan tentang pengasas kita gitulah. Jadi ini buku beliau yang terkini lah. Yang ini adalah sumbangan beras daripada syarikat Faiza. Yang ini beras wangi lah. Pelbagai barangan keluaran Faiza disumbangkan kepada keluarga ini. Khasiat beras basmati amat bagus buat kesihatan Zakuan. Dengan bantuan ini, sedikit sebanyak dapat meringankan beban Fazlina sekeluarga. Sumbangan daripada syarikat Faiza Sendirian Berhad kepada Puan Fazlina berupa Sumbangan wang tunai juga diserahkan oleh wakil syarikat Faiza, Khairul Rizal Arsyad, pengurus pemasaran kawasan selatan. ditanggung selama ini. Terima kasih daripada syarikat Faizal lah, daripada pihak kami. Terima kasih banyak. Sama. Tampak normal, namun kesakitan yang dialami tiada siapa yang tahu. Zakuan telah menempuh 6 kali pembedahan sepanjang kehidupannya. Pembedahan demi pembedahan perlu dilakukan untuk penyakit jantungnya itu. Sejak usia 3 bulan lagi, dia melalui pembedahan injap jantungnya hampir setiap tahun. Cakap apa sayang? Semua doakan abang Doakan abang selamat. selamat. Kena kuat tau. InsyaAllah ramai yang sayangkan abang. Video ini diambil ketika Zakuan perlu menjalani pembedahan kali ke-6 bagi menutup lubang paru-paru yang bocor. Namun, ketika pembedahan berlangsung, hanya 4 lubang yang boleh ditutup. Menurut pakar, Zakuan seorang anak yang kuat dan cuba untuk melawan sakitnya. Demi ibu, dia gagahkan diri kerana tidak mahu melihat ibu menangisi pemergiannya. Saya demas. Semualah saya demas. Lepas tu saya sapu, tusuk sipar, terus layat kat rumah. Dia dah main apa-apa dah. Nanti dah besar saya nak jadi kerja. Cari kerja. Nak jadi apa? Nak jadi askar. Askar. Kenapa Zakuan nak jadi askar? Sebab saya kuat. Sejak 2 tahun lalu, di sinilah tempat Fazlina tinggal. Rumah kedai usang ini disewa dengan harga RM450. Terdapat beberapa kerosakan pada bumbung ditambah dengan pengudaraan yang kurang baik. Keperitan hidup Fazlina sekeluarga mendapat perhatian daripada ahli Parlimen Jempol, Datuk Haji Muhammad Salim Sharif. Pelbagai bantuan diberikan buat Fazlina sekeluarga. Prihatin dengan keadaan Fazlina yang mahukan kediaman berkaitan dengan hospital, pihak wakil rakyat amat memahaminya. Beliau bersetuju untuk mengubah suai rumah kedai ini menjadi lebih selesa.
Jadi sebenarnya Puan Fazlina ni bersama keluarga ni kita kerap membantu. Kebetulan dalam keadaan anaknya Zakwan terpaksa menjalani pembedahan. Jadi saya sebagai ahli parlimen, barang bantuan makanan, bentuk kewangan kita bantu berterusan agar dia dapat meringankan beban anak dan juga tanggungan mereka. Yang kedua, terpaksa menumpang di rumah Felda, bangunan Felda ni, iaitu rumah kedai Felda yang usang. Jadi banyak kemudahan yang mungkin perlu diperbaiki. Jadi kehadiran saya pada hari ini ialah ingin mengubah suai balik keadaan bumbung dan kerosakan yang berlaku di sini oleh kerana puan ini tidak mahu berpindah atas alasan bahawa senang untuk mengawal anak yang sakit, adik Zakwan ini dalam keadaan emergensi dan sebagainya. Jarang sekali Fazlina dapat meluangkan masa bersama dengan anak-anak yang lain. Anak Fazlina yang lain masih lagi menuntut di Institut Pengajian Tinggi dan bersekolah di sekolah asrama. Tinggal anak kecil berdua ini yang memerlukan perhatian yang lebih. Selepas menjalani pembedahan pada Jun yang lalu, ini merupakan hari yang istimewa buat Zakwan kerana dapat keluar bersama ibunya. Sejak dahulu, Zakwan inginkan haiwan peliharaan, namun dengan keadaan kesihatannya, Fazlina merasakan ikan laga adalah yang terbaik buat anaknya. Memang saya pun kadang-kadang kalau saya sibuk saja, itu pun tengok anak cakap, "Ibu, abang dah lama tak keluar." Bila dia dah cakap lama tak keluar tu, ada inisiatif yang kita nak buat. "Okey, jomlah kita keluar makan." Dia tak cakap dia bosan. Tak apa ibu, abang okey. Dekat mulut tu kita tahu. Tapi yalah, anak kan dia nak macam orang lain. Nak juga main dengan kawan-kawan. Nak duduk dekat luar. Bila kita kata, abang tak kesian ke kat ibu? Nanti kalau abang sakit, siapa nak jaga adik? Ibu kena jaga abang kat hospital. Dari situ dia ada sikap yang cakap, okey, kita tak nak susahkan ibu. Alhamdulillah lah. Dia tak pernah cakap, tak ada ungkapan bosan daripada mulut dia. Satu hari dia akan pergi menghadap wilayah. Dekat situ saya akan fikir, saya akan rasa menyesal bila saya tak buat untuk dia. Saya tak nak tu semua. Jadi saya isikan masa saya selama saya ada dengan dia ni, dengan apa saja yang dia minta, saya akan bagi. Kemiskinan bukanlah satu penghalang untuk anak-anak menuntut ilmu. Fazlina amat mementingkan pendidikan anak-anak. Walau dengan keadaan kesihatan Zakwan yang tidak menentu, Fazlina cuba menjadi guru buatnya. Fazlina akui ada kalanya dia sedih mengenangkan nasib anaknya ini. Namun dia tidak akan berputus asa. Lepas tu satu ayat dia yang saya tak boleh lupa. Kalau boleh, abang nak mati dengan ibu. Jadi saya cakap dengan dia, kalau abang nak mati dengan ibu, adik siapa nak jaga? Kita mati bersamalah. Dia cakap macam tu lah. Jangan cakap macam tu, umur abang panjang lagi. Allah bagi abang kesihatan yang baik ni, ibu akan ikhtiar akan sampai abang pulih. Tapi doktor dah memang dah cakap dah. Kita tak tahu bila-bila masa saja. Sebab dengan keadaan dia sekarang pun, dia okey. Dia macam budak-budak biasa sebenarnya. Kadang-kadang orang cakap dia tak sakit. Tapi yang lalui, yang duduk dengan dia je yang tahu. Dia sakit. Tapi dia tak tunjuk yang dia sakit. Pengorbanan ibu tiada galang gantinya. Pada bulan September nanti,
Zakwan perlu menjalani pemeriksaan susulan bagi melihat keadaan lubang pada paru-paru yang ditutup tempoh hari. Jika keadaan mengizinkan, harapan Zakwan cerah untuk menjalani pembedahan seterusnya yang membabitkan jantung. Bimbang, namun Fazlina perlu tabah. Akak tak mengharapkan harta benda. Akak nak semua anak-anak akak jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha, taat pada perintah agama dan jadi manusia yang berjaya dunia dan akhirat. Akak tak mengharapkan apa-apa daripada diorang. Cuma akak naklah. Cuma akak nak sangat diorang jadi anak-anak yang baik. Itu sajalah pada akak. Ibu, saya minta maaf. Kalau boleh, lepas habis, lepas nanti lepas mana duit saya bagi kat ibu. Setiap ujian pasti ada hikmahnya. Teruslah membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban.